Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok tentang gempa bumi yang sangat ganas yang baru-baru ni je berlaku dekat sempadan Turki dan Syria. Dan setakat video ni dirakam, 9,000 orang dah disahkan meninggal dunia dan angka ni dijangka akan naik lagi kepada belasan dan puluhan ribu orang. Jadi kenapa gempa bumi kali ni tak dijangka dan lepas tu sangat teruk dan kenapa angka kematian sangat tinggi? Jom kita tengok. Gempa bumi yang berlaku di sempadan Turki Syria ni berlaku pada Isnin 6 Februari 2023 sebelum waktu subuh dekat sana. Kalau ikut waktu Malaysia lebih kurang 9 pagi lah. Kekuatan gempa bumi ni pula dilaporkan berukuran 7.8 magnitude skala Richter. Richter scale ni kita kena faham yang dia adalah logarithmic scale. Jadi kekuatan dia tu, setiap angka tu bermakna 10 kali ganda lebih kuat dari angka sebelumnya. Jadi 7.8 tu sebenarnya dekat atas-atas skala tu dan memang boleh kira dengan jari je berapa banyak gempa bumi yang lebih kuat dari 7.8 magnitude ni. Memang tak banyak. Yang paling kuat pernah direkod pun magnitude 9.5. Ini dah lebih 50 tahun dululah berlaku. Jadi 7.8 ni pun memang ganas. Yang tsunami besar dekat Jepun pada tahun 2011 dulu skala dia 9.0 tapi berlaku dekat laut. Itu yang tsunami besar berlaku tu. Tapi yang ni berlaku dekat darat dan pula berlaku waktu sebelum subuh. Maknanya orang tengah tidur, betul tak? Jadi semua orang ada dekat dalam rumah dan dengan magnitude sebesar ni memang rumah tak tahan gegaran, jadi dia orang tak sempat selamatkan diri. Kalau kata berlaku siang, kita mungkin boleh lari keluar, duduk tempat lapang ke atau lari menyorok bawah meja ke supaya tak kena hempap. Tapi kalau tengah tidur, memang tak sempat buat apa-apa. Lagi satu benda yang menakutkan pasal gempa bumi ni adalah dia sangat jarang berlaku sekali gegaran saja. Biasanya memang akan ada aftershocks ataupun gegaran sampingan dan kita tak boleh agak bila aftershock ni akan berlaku. Dan masalahnya aftershock ni kita pun tak tahu yang magnitude dia akan berkurang ataupun tidak. Sebab mungkin juga gegaran pertama tadi akan trigger gegaran lain yang lagi kuat dari gegaran pertama tu. Untuk kes yang dekat Turki Syria ni, dalam 11 minit lepas gegaran pertama berlaku, ada pula gegaran yang kedua berskala 6.7. Ini besar juga tau. Itu sebelum subuh. Bila dah tengah hari pula dalam pukul 1, ada lagi gempa bumi aftershock ni dengan skala 7.5 magnitude. Dah macam sama kuat dengan gegaran gempa yang pertama tadi. Dan menurut berita, ada lebih 40 aftershocks yang dah berlaku dekat gempa bumi kali ni. Korang bayangkan 40 kali bergegar. Memang takut dan tak ada siapa boleh predik bila akan bergegar ni. Yang kita baca dalam news tu macam ada satu gempa je kan. Diorang hanya report yang terbesar saja. Tapi ada banyak lagi gegaran lain yang tengah berlaku. Ada pernah berlaku gempa bumi ni setahun lepas tu pun masih boleh berlaku aftershocks ni. Gegaran sampingan ni mungkin lebih berbahaya dari gegaran yang pertama sebab waktu ni kan search and rescue pun dah deploy. Diorang akan masuk celah-celah runtuhan ni dan kalau bergegar lagi, mungkin tim SAR ni pun akan terperangkap sama. Memang bahaya. Jadi punca gempa bumi ni adalah berlakunya pergerakan antara Anatolian Plate dengan Arabian Plate dekat bahagian selatan Turki dan utara Syria, dan pergerakan tektonik plate ni menyebabkan kawasan sampai 300 batu bergegar. 300 batu ni dekat 500 km tau. Maknanya panjang gempa bumi ni dah lebih separuh dari panjang semenanjung Malaysia. Memang luas kawasan dia. Plus dekat situ ada juga pertemuan dengan African Tectonic Plate. Memang dia bertemu dekat situ. Kalau siapa pernah tengok movie San Andreas, mungkin anda dah tahu yang San Andreas ni pun adalah nama kepada salah satu macam sempadan lah antara Pacific Plate dengan North American Plate. Dekat bumi ni setakat ni saintis dah discover yang ada 7 major tectonic plate dan ada beberapa yang minor lah. Dia macam kepingan-kepingan gergasi yang membentuk kerak bumi dan dia duduk di atas lapisan mantle. Plate tektonik bumi ni, kalau anda nak tahu, dia memang akan sentiasa bergerak. Kalau macam Arabian Plate tu, saintis kata dia bergerak dalam 1 cm setahun. Bunyi macam sikit kan? Tapi kalau 20 tahun, tak ke dah 20 cm dia bergerak. Dan kalau dia berlaga dengan plate lain, lama-lama stres akan build up sebab masing-masing tengah bergerak ni. Dan bila sampai masa dia, dia akan tergelincir.
Masalahnya, tebal tektonik plate ni dalam 100 km. Korang bayangkanlah betapa banyaknya momentum dan tenaga yang ada untuk objek setebal 100 km ni berlaga antara satu sama lain. Masa itulah berlakunya gempa bumi yang ganas yang macam terjadi dekat Turki ni. Cuma kali inilah kesannya lebih buruk sebab dekat kawasan sana penduduk jarang kena gempa bumi dan semestinya tak sekuat macam ni. Lagi-lagi dekat kawasan selatan Turki ni memang puluh-puluh tahun dah tak ada gempa bumi. Jadi mestilah tak ada sistem warning yang mantap macam dekat Jepun yang dah biasa ada gempa bumi. Struktur bangunan pun takkan dibuat dengan anggapan akan berlaku gempa bumi. Jadi struktur macam ni memang rigid dan kalau gegar je dia akan runtuh. Ini bukanlah nak kata Turki ni tak pernah kena gempa bumi. Sebelum ni pun pernah kena, tapi yang kena kali ni sangat kuat sampai orang yang duduk dekat Lebanon, dekat Israel sana pun boleh rasa. Kemudian yang jadi banyak sangat kematian tu adalah sebab epicenter ataupun titik tengah gempa bumi ni sebenarnya dekat sangat dengan surface. Diorang cakap hanya 11 batu saja dari surface. Maknanya, quake ni tak perlu travel jauh untuk sampai ke permukaan. Itu yang teruk tu. Dia masih gegar sangat kuat masa sampai ke permukaan. Kalau center dia jauh dekat bawah sana, katakan 90 km dekat bawah sana, bila sampai atas tu mungkin dah dampen sikit dia punya wave tu. Kalau dekat macam kes ni memang teruk lah bergegar dekat atas. Lepas tu of course lah banyak sangat mangsa kali ni adalah sebab saiz kawasan yang bergegar tu pun memang sangat luas. Jadi banyak rumah yang kena dan bila kena pukul 4 pagi macam tu memang semua orang ada lagi dalam rumah. Jadi memang sangat ramai yang mati dan sangat ramai yang tak ada rumah sekarang ni. Dan lepas tu pula musim ni dekat kawasan yang terjejas ni adalah musim sejuk. Suhu betul-betul atas 0 degree dan kalau waktu sejuk tu boleh jadi negatif. Ini masalah selepas berlaku gempa bumi inilah. Kalau kata orang yang terperangkap tu dia tengah tidur, confirm tak pakai baju sejuk. Jadi bila rumah runtuh, terperangkap dekat bawah tu, search and rescue pula ambil masa untuk sampai. Itu yang angka kematian melonjak-lonjak. Plus nak akses ke semua tempat yang terjejas tu bukan satu benda yang mudah sebab tempatnya tu luas dan infra macam jalan semuanya rosak. Itu yang dekat mana-mana search and rescue ni, masa tu sendiri adalah faktor sangat penting berapa banyak dia orang boleh selamatkan. Lepas je 48 jam, kadar untuk jumpa mangsa yang masih hidup memang berkurang dengan mendadak. Dan setakat ni banyaklah negara yang dah menghulurkan bantuan dan diharapkan mereka dapat sampai dengan cepat. Nak koordinate search and rescue pelbagai negara ni pun bukanlah satu benda yang mudah. Bagi Malaysia pula, setakat video ni dirakam, kita ada hantar 70 orang untuk bantu search and rescue dan setakat ni tak ada lagi lah laporan mengatakan ada rakyat Malaysia yang terlibat dengan gempa bumi ni dan diharapkan tak ada langsung lah. Bagi anda yang mengikuti perkembangan tragedi ni dari rumah, banyakkan berdoa supaya dimudahkan urusan mereka dekat sana. Memang tempat yang terjejas ni majoriti adalah orang Islam. Mungkin hari ni diorang susah. Hari yang kita susah tu belum tahu lagi bila kan. Jadi sama-samalah kita berdoa untuk mereka. Terima kasih kerana menonton dan jumpa anda lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.